hari ini mengatakan lah, ada berita mengatakan bahawa ada produksi dakwa, ada pawagam cuba sabotaj filem Anwar The Untold Story. Saya tak tahulah pawagam ni dia apa yang dilihat. Dia kata ada pawagam, produksi dakwa ada pawagam sabotaj filem Anwar The Untold Story. Saya baca. Produksi The Untold Story mendakwa setengah pawagam melakukan sabotaj terhadap tayangan naskah biopik membawakan kisah Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pengerusi DMY Creation Muhammad Yusof berkata, meskipun bila berkenaan mencecah kutipan 1 juta pada hari pertama, namun jumlah tersebut masih tidak mencapai sasaran susulan ada pawagam enggan memberi lebih slot tayangan. Saya kesal filem Anwar Ibrahim disabotaj oleh pihak pawagam. Lebih mengecewakan, ada pawagam menyediakan 40 slot tayangan untuk filem antarabangsa, namun hanya memberi 4 slot untuk naskah yang mengangkat kisah perjuangan dan pengorbanan Perdana Menteri ini. Malah tuan-tuan, saya nak cerita, ada kawan saya dekat Penang, tahu ni kawan saya ni mesej, dia kata, sorry, kami dekat Penang ni sold out. Kami dekat Penang ni, kita punya apa orang kata, kita punya panggung wayang ni, saya nak masuk, sold out. Dan yang cakap dengan saya ni bukan orang Melayu, ni melekat cakap dengan saya ni Cina. And saya jumpa kawan saya dekat Pilah kat India itu, dia kata isteri saya ialah dia Indian kan, dia orang India, dia kahwin, dia baru kahwin, tahniah tahniah baru kahwin kawan saya ni kalau dia tengok lah. Dia kata isteri saya ni tak, dia bukan orang politik lah, tak gemar, tak pernah tengok cerita Melayu pun, tiba-tiba teringin nak tengok cerita Anwar Ibrahim. Kan yang suami dia tu memang orang politik, memang saya punya geng LTL, geng PKR lah kan, tapi dia kata isteri dia tak pernah, tiba-tiba dia kata dia nak tengok filem Anwar Ibrahim ni. Oi, bagi saya ini filem yang merentas bangsa, merentas agama, tuan-tuan. Kita tak boleh imagine, dan perjuangan inilah yang Anwar Ibrahim, yang Anwar hadapi inilah yang menyebabkan saya rasa macam kita kena sediakan keluarga kita if that kind of thing do happen kan? Kalau perkara seperti ini berlaku dalam keluarga kita. Dan kenapa ni saya cerita malam ni, kenapa saya follow Anwar Ibrahim dahulu, kenapa saya tak follow Mahathir tahun pasca pre-1997-98, sebelum kejadian ni berlaku. Saya memang orang yang sangat mengkagumi Mahathir. Saya juga mengkagumi Anwar Ibrahim. Saya kagum dengan Anwar Ibrahim, Mahathir sebab saya kagum dengan Anwar Ibrahim. Dan cerita pergaduhan diorang tu, masa diorang cerita pergaduhan dia tu terlalu pendek sebenarnya diceritakan. Disebabkan terlalu pendek diceritakan, semacam tak fair. Tapi tak apalah, kita faham. Dan bila Anwar keluar, saya terus lost respect dengan Mahathir. Saya terus follow dengan Anwar Ibrahim pada waktu itu. Dan cerita ini, pendek ceritanya adalah menjawab persoalan kenapa liwat itu berlaku. Menjawab persoalan kenapa Anwar disabitkan dengan kes liwat. Kenapa Anwar disabitkan dengan kes salah guna kuasa. Tuan-tuan fikir logik lah. Dia dikatakan meliwat, dia dikatakan salah guna kuasa. Kenapa ketua polis negara belasah dia sampai begitu sekali? Tak logik kan? Apa kena mengena liwat dengan salah guna kuasa, dia kena belasah dengan oleh Rahim Noor macam tu? Dan ada yang tanya pada saya, apa jadi pada Rahim Noor? Beliau telah dibicarakan, didapati bersalah, tetapi hanya dipenjarakan 2 bulan pada zaman Mahathir. Malah pada zaman Mahathir, tahun 22 bulan tu, beliau dilantik sebagai orang yang mewakili Malaysia untuk mendamaikan Thailand or something like that. Yang Nurul bantah. Dia kena penjara 2 bulan, bukan 22 bulan, 2 bulan saja. Dan I think dia tak masuk penjara pun. Dia tak masuk penjara pun sebab dia adalah suruhan Mahathir. Tuan-tuan, ni cerita dia masih hidup lagi. Dan ada orang kata, Mahathir boleh saman ke dengan Petronas, kapal anak Mahathir dan sebagainya? Nak saman apa? Orang tu semua masih hidup. Pengurusi Petronas masih hidup, anak Mahathir pun masih hidup. Kalau kita nak tengok cerita ni, nak ungkit, nak bangkit balik cerita ni, sebenarnya boleh. Kita jadikan share dia beratus-ratus share. Terima kasih Ashraf, terima kasih yang bagi gift kalau saya tak tengok, ataupun yang apa orang kata, yang bantu donate dan sebagainya, yang kalau saya tak mampu nak komen dan sebagainya, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan yang terus setia. Terima kasih yang menonton Anwar The Untold Story bersama dengan saya tempoh hari di GSC Alamanda Putrajaya. Terima kasih saya ucapkan. Saya harap semua suara okey suara okey. Yang GSC Alamanda Putrajaya, saya dah tulis honest review saya tentang cerita tersebut di dalam Facebook saya. Malam ni saya ulas sedikit saja tentang Anwar The Untold Story ni. Bagi saya sebagai seorang penggiat seni filem juga, tak ramai orang tahu saya buat seni filem juga. Seni filem, dan yang sewaktu dengannya yang cerita-cerita ni pun saya buat juga sebenarnya.
Kau semua buat? Ya, memang saya buat. Siapa kenal saya, dia kenal lah. Sebelum saya terlibat dengan dunia politik dan dunia ni, terima kasih Muhammad Tahir. Dunia politik dan dunia sewaktu dengannya ni tu kan, saya sebenarnya adalah terlibat juga dalam dunia production. Tapi dalam production tu yang kenal saya kenal lah. Ada di antara pelakon-pelakon kenal saya, dan ada seorang pelakon tu filem dia sekarang akan keluar tidak lama lagi. Dia pun pernah berlakon dalam drama saya. Jadi daripada segi sinematografi, bagi saya tak ada komplain. Daripada segi camera work dia, daripada segi audio dia, of course lah ada sikit CGI dia lari sikit, tapi budget 10 juta tu bagi saya berbaloi lah. Dan kalau interview saya dengan Zuna dan juga Farid kami yang malam tu, dia kata memang dihimpunkan 1000 lebih orang dia nak buat scene tu, 1000 lebih orang. Dan ada satu scene dalam lockup di Bukit Aman tu, cara dia buat tu, bila saya tengok satu shot yang pertama tu kan, saya tengok shot yang pertama Anwar tengah jatuh, Farid Kamil tengah jatuh tu, saya nampak macam ada balang cedok baldi, bukan baldi, gayung gayung kat situ. Saya kata itu tandas tu. Pop, immediately saya tu teringat lockup yang saya duduk dulu kan. Saya kata ini tandas ni. Saya kata bila dia ambil shot daripada atas tu, saya kata betul lah tandas. Dia mock up, dan itu bukan lockup betul-betul tuan, itu mock up. Dia orang mock up lockup tu memang betul. Nah, ada orang komplain, dia kata kenapa bahasa Indonesia? Kita kena faham, macam diterangkan banyak kali, cerita ni dibuat sewaktu kita jadi pembangkang, di shoot dekat Indonesia. Yang pelakon Malaysia dia ada 2 orang je, yang jadi Mahathir dan yang jadi Anwar. 2 orang ni je pelakon Malaysia. Kalau tak silap saya, mungkin ada yang lain yang saya tak perasan, tapi 2 ni yang pelakon Malaysia, yang betul-betul Malaysia. Tapi yang jadi Mahathir tu saya respect lah. Dia juga yang berlakon cerita Muhammad Khalid Rock O tu. Yang dia berlakon cerita tu juga. Tapi yang Mahathir tu, dia punya perwatakan dia punya rupa dia, bila dia ambil gambar dia, bagi saya macam bila saya tengok tu immediately. Tapi ada seorang lagi watak yang bila saya tengok tu saya cam tau. Siapa tahu? Yang berlakon jadi Daim. Yang berlakon jadi Daim, walaupun tak sebut, dia berlakon jadi Daim. Jadi sebab tu bila saya perasan anak-anak muda, bila dia tengok cerita tu, dia tak faham. Yelah, cerita ni 2 jam lebih, tapi kemudian dia orang paksa potong jadi 1.5 jam. So banyak scene tu sebenarnya kena cut. Nanti saya try contact Zuna lah, kalau boleh beliau releasekan uncut version. Saya nak tengok ada uncut version punya. Tapi memang sepanjang cerita tu mengimbau kenangan-kenangan kita orang lah. Saya ingat lagi masa zaman saya umur 20 tahun, 21-22 tahun kan, bila kita baca, kita tengok, hari-hari kita update dengan perkara tersebut. Masa tu internet baru start, tahun 97-98 tu internet baru start. Jadi kita rasa macam mana kita ni seolah-olah macam kita berada pada zaman tu. Itu sebab tu saya tulis, saya kata pengarah ni dia cuba buat, dia trying to stay true to the year. Dia cuba trying to stay true pada zaman itu, dengan handphone dia, baju Mahathir, dengan telefon, dengan all those gears. Dia cuba sebaik mungkin untuk mendekatkan dengan tahun yang berlaku tersebut. Ada juga orang tulis banyaklah cerita dalam cerita tu, skrip tu tersebut tentang rasuah. Tu saya kata tadi, bila dia dah potong tu, akhirnya itu je yang terpaksa diulang banyak kali kan, sebab dia dah jadi macam singkat. Tapi satu benda cerita ni lah, kalau siapa yang tak faham ni, bagi yang tak faham, ada orang kata terangkan kepada anak muda. Bagi saya cerita ni bukan untuk anak muda yang tak nak faham. Kalau anak muda nak faham, dia akan dapat cerita ni, walaupun dia punya cut dia nampak terlalu pantas, terlalu terburu-buru. Tapi bagi saya perkara itu dia lakukan kerana nak make time, nak pendekkan masa. Yang tak biopic ni tak boleh less than 1.5 hours, tuan-tuan. Tapi yalah, tak tahulah kenapa Malaysia ni dia nak potong terlalu banyak kan. Biopic ni normally 2 hours. Kalau tuan-tuan tengok mana-mana biopic pun cerita 2 jam. Tuan-tuan tengok cerita Bahubali saya suka tengok cerita Bahubali kan, cerita Tamil tu kan. Cerita tu I think almost 3 hours, ada 2 bahagian. 3 hours, 2 hour plus per episode, per movie, dan dia ada 2 movie. Punyalah panjang. I think 4 hours the whole story of biopic, daripada dia kecil sampai dia besar, sampai dia perang dan sebagainya kan. So basically secara itu tak unfair lah bagi saya. Tapi overall, bagi siapa yang menelusuri cerita tu, memang kalau tak tumpah air mata tu, kira yang mana yang tua-tua lah, yang muda-muda tak tumpah air mata tu saya faham. Ni yang tua-tua yang berada dalam sejarah itu, terutama
geng-geng reformis yang berada dalam sejarah itu, yang mungkin tak turun kepada jalan itu tapi mengikuti dengan rapat cerita tersebut sebagainya, dia orang apa orang kata, nampak, dia akan rasa, ni Lily kata saya sekeluarga baru tengok malam semalam, saya mengalirkan air mata, part kat awak nak. Simpan, dia kata apa, simpan sedih kamu rapat-rapat atau something like that. Memang